Okey, sekarang kita akan tengok fungsi sama. Ya, adjust dulu. Okey, apakah itu fungsi sama? Mari kita explore. Lupa lah pakai handspray. Is this connected? Okay, connected. Sekejap. Okay. So, kita akan pergi kepada fungsi sama. So, diberi ialah fx sama dengan x tambah 1 dan juga gx sama dengan x tambah a. Okay, jika f dan g adalah fungsi sama, maksudnya arahan adalah sama. Okey, arahan adalah sama. Macam mana tadi? Jika f dan g adalah fungsi sama, so it mean arahan adalah sama. Arahan f ialah tambah 1, kemudian arahan g ialah objek tambah a. Okey, objek tambah 1, objek tambah a. Kedua-dua arahan ini diberi adalah sama, jadi sudah pasti a sama dengan 1. See? Okay. And then fx sama dengan ax tolak 3, gx sama dengan 2x tambah b. Jika f dan g adalah fungsi sama, arahan f ialah a darab x. A darab objek a darab objek tolak 3. And then arahan g pula 2 didarab dengan objek kemudian ditambah dengan b. Jika so it's mean kita tengok di sini a dengan 2 adalah sama dan b dengan negatif 3 adalah sama. So maksudnya a sama dengan 2 dan b sama dengan negatif 3. Okey, so perhatikan fx sama dengan ax tolak 3 dan gx sama dengan 2x tambah b. Tapi jangan tulis ax sama dengan 2x. Okey, seakan-akan sedang menyelesaikan persamaan tu. Dia nampak macam kita mau selesaikan persamaan tu kan? Okey, so jangan tulis macam tu. Yang sebenarnya sedang dilakukan ialah membanding dua arahan ini yang diberi adalah sama. Okey, arahan f dengan arahan g. Mungkin tidak terselesai jika kita mula dengan sinilah. Okey, kalau kita mula dengan fx sama dengan gx. And then kita dapat sini ax tolak 3 sama dengan 2x tambah b. Okey. Kita takkan selesai kalau macam ni. So adakah langkah seterusnya sepatutnya macam mana? Ax tolak 2x sama dengan b tambah 3, ataupun then a tolak 2 kita faktorkan ke b tambah 3. Okey, sudah tentu tidak. Ini makin mengkelirukan. So jadi paling bagus jangan tulis macam ni. Sebaliknya tulis kedua-dua fungsi berasingan macam ni dan bandingkan. Sebenarnya kita boleh juga buat macam mana? Fx, tulis sini, fx sama dengan gx, and then ax tolak 3 sama dengan 2x tambah b.
Tetapi kita mesti sedar kita sedang membanding kiri dan kanan. Jadi langkah seterusnya adalah membanding dan bukan pindah seakan-akan kita mau selesaikan. Faham? Okey. Tapi kita mungkin tertanya, jika f dan g adalah fungsi yang sama, kenapa diberikan nama berlainan? Kan mungkin timbul persoalan macam tu. Biasanya soalan bukan macam ni, tapi kita akan lihat ada beberapa keadaan kita perlu banding dua fungsi yang sepatutnya sama. Okey. Okey, untuk contoh yang pertama, tengok ni untuk contoh yang pertama. Sekejap. Okey, untuk contoh yang pertama ni dia bagi fx sama dengan 2x tambah a. Cari nilai a jika ffx sama dengan fx tolak 9. Okey. Kita cuba cari kejap. Diberi sudah fungsi f, kan? Dia bagi sudah fungsi f, and then bermaksud sebenarnya f boleh dicari dari sini. Okey, ff boleh dicari dari sini. Dan kenapa formula untuk ff dibagi dalam soalan ni? Kenapa? Okey. Kita cuba cari dulu ff dari f yang diberi dan tengok apa yang berlaku. Okey, so first thing, okey, cari ff dari f. Okay, so first thing kita buat bracket. Ni nampaklah macam tu. Kita nampak point sudah dari sini kan. Okay. And then kita ambil dari sini masuk ke dalam function f. Okay. Dan masuk lagi dia pergi function di luar iaitu function f juga. 2x tambah a, and then tambah a lagi. Okay. Dan masuk dalam 4x, masuk lagi 2a, dan tambah a, and then ada boleh ditambah kat sini 2a tambah a, kita dapat 3a. Okay. Okay. So kita dapati 4x tambah 3a, tapi soalan sudah memberikan maklumat. Sekejap. Soalan sudah memberikan maklumat, jadi langkah seterusnya ialah membandingkan kedua-duanya. Okey, so kita bandingkan okey. Ini bandingkan x 3a. Kita boleh bandingkan dari sini dan di sini. Nampak kan? Okey. So, jadi langkah seterusnya kita tengok negatif 9 3a. Okey. So kita dapati a sama dengan, bawa pergi sebelah 3 ni, kita akan dapat negatif 3. Kan? Okey. Semak bahawa nilai yang kita dapat tu sememangnya memenuhi maklumat yang diberikan. Okey, macam mana kita mau semak? Macam ni. Senang saja. Okey. Fx sama dengan 2x tolak 3, kita ambil yang ni, fx ni. Okay. And then kita
ambil juga yang ni. Okay. Yang ni sebenarnya macam ni. Tapi semak je kan, jadi kita buat macam ni terus. Okay, so dia masuk lagi balik. Sebenarnya tukar A jap tu. Tukar A jap. Okay. Sampailah kita dapat yang ni semula. Faham tak? Okay. So fx tolak 6 tolak 3, kita dapat 4x tolak 9. So betul lah kan? Kita dapat balik jawapan dia untuk f(x). Okay. So kita akan pergi kepada contoh yang kedua, di mana diberi fungsi f memetakan x kepada ax tambah b dan fungsi g memetakan x kepada 2x tolak 3. So dia minta untuk kita cari nilai a dan b jika function f g x sama dengan 10x tambah 1. Okay. So dia bagi kita fungsi f dan juga fungsi g. Bermaksud kita boleh cari fungsi f g. Kemudian banding dengan fungsi fg yang diberi. Okay. So langkah yang pertama, apa yang kita perlu buat ialah always bracket. Okay. So kita akan cari fx daripada fungsi f dan g yang diberi. Okay. Ambil fungsi g di sini. Okay, seterusnya ambil bagi masuk. Okay, objek sini, objek function f menjadi 2x tolak 3. So objek ini kita akan bagi masuk dia ke dalam function f. Okay. So ini kita akan darab masuk 2ax tolak 3a tambah b. Okay. So adakah ia boleh diringkaskan lagi? Okay, tidak, tak perlu. So kita akan tengok fgx yang ni nampak agak merumitkan, tapi ingat a dan b adalah pemalar. A dan B kat sini adalah pemalar, bukan objek. Yang ini adalah X kat sini yang objek, A dan B kat sini sebagai pemalar. Jadi ungkapan seperti 2A sebenarnya mewakili satu nilai tunggal. Okey. Jadi apakah arahan yang dimaksudkan oleh 2AX tolak 3A tambah B? Okey. So 2A di sini suatu nilai darab dengan objek. Okey. 2A ni adalah nilai untuk kita darab dengan objek. Okey. Yang negatif 3A tambah B pula adalah tambah atau tolak suatu nilai lah. Okey. So kita banding dengan function fg yang dia bagi. Okey. Kita banding. Pastikan banding bahagian-bahagian formula yang sepadan lah. Okey. So 10x kita akan banding. So kita nampak sini 2a dengan 10 didarab dengan objek. So it means 10 sama dengan 2a. Then yang satu lagi, satu ni sama dengan negatif 3a tambah b. Okay. So kita cari nilai a. 10
2 ni dibawa ke sebelah, dia akan jadi bahagi 2. So kita akan dapat 10 bahagi 2 sama dengan 5. So A nilainya adalah 5. And then untuk yang ni kita ambil nilai A bagi masuk ke dalam ni. 1 sama dengan negatif 3 5 tambah B. Okay. So kita darab 1 sama dengan negatif 15 tambah B bawa ke sebelah, dia akan jadi B sama dengan 16. Okay. So kita dapat A sama dengan 5, B sama dengan 16. So macam mana cara untuk kita semak? Okay, so firstly kita akan ambil daripada yang ni. Okay, yang ni dan kita gabung dia. Okay, adakah kita dapat function ni semula? Okay, so kita buat satu per satu. Bagi masuk nilai A. X tolak 15 tambah 16, kita akan dapat 10x tambah 1. So kita dapat semula jawapan. So kita akan dapat jawapan FG tadi semula. Okey, nampaknya A sama dengan 5 dan B sama dengan 16. Itulah jawapannya. Okey.